tu kata jangan do something lah pasal ni. Sorry Dini, was removed tu. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang pertamanya, saya nak ucapkan cikgu kita dah sekali, Cikgu Meh, selamat datang Cikgu Meh, Cikgu Wah. Alhamdulillah boleh join bersama kita dalam penataran format soalan fizik KSSM 2020 dan yang dikasihi semua pelajar SMATCH 2021 daripada kelas 5AB, 5AF, AJ, AK semua sekali. Kita baru dalam dekat-dekat 60. Itu kehadiran yang tertera di sini. Okey, apa-apa pun alhamdulillah siapa-siapa yang boleh join tu terima kasih banyak-banyak. Jadi teacher nak straight to the point lah sebab kita pun dah lebih dekat 20 minit dah. Okey. Jadi apa yang kita akan fokus untuk slot hari ini ialah berkaitan dengan pengenalan tentang format soalan fizik KSSM 2021 memandangkan format ni adalah format baru dan pelajar SMATCH, pelajar batch 2021 adalah pioneer kepada perintis kepada format baru ni KSSM. Jadi mungkin bukan sekadar pelajar yang mungkin blur tentang format soalan, cikgu-cikgu sendiri pun masih ramai yang macam tak berapa pastilah dari segi pertukaran format daripada KBSM kepada KSSM. Okey, di sini cikgu kongsikan yang pertama, kita tengok dulu keseluruhan format soalan fizik secara umumnya kita ada tiga kertas. Okey, kertas yang pertama, fizik kertas 1 ni 40 markah. Maknanya 40 soalan. Okey, 40 questions and then setiap satu markah. Okey, so 40 markah lah. And then cuba tengok kertas 2, 100 markah. Okey, dari segi pecahan soalannya kita tengok nanti. Dan fizik kertas 3 sebagaimana yang kita dah buat penataran format fizik sains bersepadu, amali sains bersepadu yang melibatkan ketiga-tiga subjek. Kalau yang ambil 3, kalau 2 ambil 2 lah. Masa sebelum ni kita dah buat amali bersepadu dan peruntukan setiap satu soalan tu adalah 15 markah. Jadi 15 ni untuk satu soalan. Okey, jadi setiap subjek dikeluar satu je. Tu teacher dah bagi penerangan tentang format kertas amali bersepadu. Okey, dari segi persentajnya, cuba tengok paper 1. Paper 1 ni dia menyumbang kepada 26%. Maknanya 40 markah ni, total markahnya adalah paper 1 kita ada 40, paper 2 100 and then paper 3 satu soalan fizik ambil 15 marks, kita ada 155. Okey. Ini markah keseluruhan tapi bila diperatuskan, markah kita akan diperatuskan. Jadi paper 1 dia menyumbang kepada 26%. Okey. And then paper 2, nampak paper 2 ni 65%, 65% paling banyak menyumbang kepada keseluruhan kertas. Okey. Dan paper 3, paper 3 just 10% sahaja. Maknanya hok kita duduk prepare kemahiran manipulatif apa semua tu menyumbang 10%. Jadi jangan anggap 10% tu sebagai kata Allah 10% je. Tapi ini sangat membantu apa yang teacher fahamkan tentang format soalan fizik kertas 3. Setakat ni soalannya memang agak mudah. Okey, agak mudah dari segi peralatan radas yang biasa-biasa je keluar. Contohnya maybe keluarnya adalah pembaris, ruler, dan kemungkinannya juga adalah silinder penyukat. Jadi apa-apa radas yang dia boleh prepare dengan kos yang rendah. Sebab kita bayangkan
semua satu Malaysia student kena buat amali ni yang ambil subjek sains. Jadi dia tak boleh nak bagilah macam alat-alat hok mahal-mahal tu memang tak tubik. Okay, memang tak tubik sebabnya nak supply radas for every person, every students tu bagi setiap sidang tu ambil maksudnya kos yang banyak lah. Jadi walaupun teacher rasa duk nampak dah soalannya agak mudah. Dan pattern soalan sebagaimana yang teacher dah discuss sebelum ni dia ada 3 okay. Satu amali berpandu, lepas tu 2 amali berpandu dan 1 tidak berpandu. Jadi insya-Allah lah kita doakan supaya fizik untuk pioneer tahun perintis ni keluar soalan nombor 1. Kita doakan. Nombor 1 ni ialah soalan yang berpandu. Makna dia royak kita, dia guide kita nak buat macam mana, and then kita plot the graph, kita buat analisis graph. Analisis graph tu melibatkan kecerunan lah biasa. Jadi kena tahu lagu mana nak kira kecerunan graph. Please take note deh. Lepas tu apa lagi, kesimpulan ke, relationship, itu je untuk soalan pertama. Okay. Jadi soalan kedua pun ada juga ni. Jadi sila rujuk balik format buku format yang yang teacher share. Not sure share ke tak dengan student, tapi masa penataran tu teacher ada sentuh. Kalau tak kita akan fokus mula untuk paper 3 lah. Okey, jadi kalau tengok dekat sini paper 2 lah yang menyumbang kepada peruntukan markah yang paling banyak. Okey, jadi kita tengok paper 2 dah. Paper 1 ni secara ringkas je lah, go through je. Itemnya berbentuk objektif. Lepas tu dari segi construct, okay, construct ni, teacher nak share yang ni construct sekejap. Okay, nak sentuh pasal construct. Okay, construct ni walaupun sebenarnya pelajar tak perlu, bukan nak kata tak perlu tahu, tapi kalau you tahu, macam ibarat kata tak kenal maka tak cinta. Tapi kalau you dah kenal benda tu, you lagi rasa seronok belajar. Macam orang lah, kalau kita tak kenal, mesti kita tak, siapa dia. Tapi once kita kenal orang tu, kita akan jadi lebih minat. Kalau kenal tu kenal dengan faham lah. Bukan kenal rabah-rabah gitu deh. Itu maksud teacher deh. Jadi apa-apa pun teacher nak perkenalkan juga dari segi konstruk. Lepas tu kita pergi contoh, okey teacher akan royak. Inilah nama konstruk bagi, kita ada 6 konstruk dalam fizik. Okey, 6, sekejap. 6 konstruk. Jadi ada diterangkan di sini bermula dengan mengingat, kemudian memahami, mengaplikasi. Jadi untuk 4 soalan pertama. Okey, faham? Teacher ambil root word dia punya kata dasar dia. Ingat dulu. Basicnya ingat. Okey, 1 ingat, mengingat. Kalau dulu dia letak sebagai knowledge, pengetahuan, tahu. Tahu, kalau tak ingat, tak boleh jawab juga. Itu dan dia tukar kepada term baru, kepada mengingat. Bukan dulu dia knowledge lah, pengetahuan. Okey, yang kedua, kita kena faham. Lepas ingat, kena faham. Okey, yang ketiga, kita apply, aplikasi. Okey, tu 3 konstruk yang pertama. Okey, 3 konstruk yang pertama berada di nombor 1, 2, 3, 4. Okey, ni ke? Mengingat belaka. Serupa je ni. Mengingat, memahami dan mengaplikasi. Okey, duduk di nombor 1 hingga 4. Dari segi peruntukan markah, dia ada perubahan sikit. Kalau di sini perubahan maksud teacher berbanding dengan format lama lah. Okey, format baru ni peruntukan markah dia nombor 1 4 markah, nombor 2 5, kemudian 6, kemudian terus kepada 9. Kalau dulu 7 sini. Tu dia punya ada perubahan sikit. Tapi konstruk masih sama. Okey. Sekejap. Kita ada 67. Tak mencapai juga ni. Untuk ramai ni. Student kita 95. Mungkin ada masalah lah tu. Okey. Jadi kita terus nombor 5 dan nombor
6. Okey, sebelum tu aplikasi ni kita boleh pecah kepada dua. Aplikasi melibatkan, okey cakap bawah dah. Aplikasi kualitatif. Okey. Dan satu lagi aplikasi kuantitatif. Jadi beza kualitatif dengan kuantitatif. Kualitatif ni berbentuk soalan meminta kita menanda tanda apa? Tanda arah, tanda daya, aliran arus. Kemudian apa lagi? Melukis gambar rajah, melengkapkan gambar rajah, litar dan sebagainya. Okey, itu dinamakan sebagai qualitative application. Okey, manakala quantitative application adalah melibatkan soalan pengiraan. Tu je beza dia. Soalan ngira kuantitatif, quantity. Okey, boleh? Kemudian kita terus kepada nombor 5 dan nombor 6. Kalau perhatikan pada soalan nombor 5, 6, ni untuk paper 2 dah. Teacher dah fokus paper 2 ni. Untuk 60 marks ni. Saat ni paper 1 nak royak ceritanya dari segi konstruk, tapi fokus kita konstruk menyeluruh berada di paper 2. Konstruk yang di paper 1 dia ada sebahagian aja dia tanya. Okey, kita pergi go through dengan konstruk ni dah untuk yang ni. Okey. So number 5, number 6. Okey, tambahan kepada konstruk. Okey, tengok pada kod yang teacher guna dah. PF01 ialah mengingat. KF01 ialah memahami dan KF02 adalah mengaplikasi. Maksudnya nombor 5, 6 dia ada belaka ni. Dia ada konstruk faham, ingat, faham, aplikasi. Dia tambah dengan menganalisis. Ni tambahan dia, KF03. Begitu juga nombor 6. Cuma nombor 5, 6 ni dia daripada content form 4 dan form 5. Okey. Peruntukan markah dia 9 markah. Ada beza juga dengan tahun lepas. Tahun lepas peruntukan markah dia hanya 8. Okey, jadi itu ada beza sikit. Okey, seterusnya ialah nombor, jadi tambahan konstruk kita ialah menganalisis. Menganalisis, kalau sebelum ni kita namakan sebagai konstruk mengkonsepsi. Soalan dia agak mudah walaupun dia duduk dalam susunan konstruk yang lebih tinggi. Tapi bagi teacher yang ni lah yang antara memang you all boleh score menganalisis. Sebab dia ni bila menganalisis ni soalan dia melibatkan perbandingan, banding beza. Lepas tu membuat hubungan antara pem boleh ubah. And the last kita akan buat kita akan nyatakan apakah konsep fizik yang terlibat. Dari segi hukum, prinsip dan sebagainya lah. Okey, itu nombor 4 dan nombor 5. Okey, 5, 6. Alah, ada orang missing rupuk pula sebelah ni. Okey, nombor 7 dan 8. 7, 8 ni melibatkan tambahan. Tengok pada konstruk PF01, maknanya kena ingat KF02 mengaplikasi. Ada aplikasi sini. Kemudian ada satu lagi tambahan baru adalah menilai. Jadi konstruk seterusnya ialah menilai. Okey, menilai ni kalau sebelum ni kita sebut sebagai membuat keputusan. Maknanya kita study dulu, kita nilai apa semua dulu at last then baru kita buat conclusion, nak pilih hak mana. Menilai ni macam seolah memilih lah. Diberi satu ciri-ciri berkaitan dengan sesuatu alat, contohnya ciri-ciri transformer. Okey, lepas tu transformer A, B, C, D dia bagi dengan ciri-ciri tertentu and then dia minta kita kaji setiap ciri and then pilih transformer mana yang terbaik. Terbaik dari segi high efficiency dan sebagainya lah. Itu dari segi soalan menilai. Okey, dan terakhir nombor 8, konstruk yang depan ni sama. Yang tambahannya adalah konstruk mereka cipta dengan kod KF05. Jadi hak ni antara konstruk yang boleh dikatakan paling tinggi dia punya apa dipanggil level of difficulty lah lebih kurang. Jadi mereka cipta. Okey, mereka cipta. Dan kalau dulu kita sebut dia sebagai penyelesaian masalah ataupun soalan melibatkan pengubahsuaian, modification.
Okey. Jadi itu gambaran umum tentang 6 konstruk yang diuji dalam fizik. Okey, itu untuk struktur. Manakala bahagian B untuk esei. Teacher teruslah kepada ni sebab alang-alang cerita pasal konstruk ni. Untuk section B 20 markah. Yang ni lupa nak cerita. Dari segi markah pun sama. Jadi nombor 5, 6, 7, 8 dari segi markahnya 9999. Bukan 999 tapi ada satu lagi 9. Itu yang berbeza dengan format lama. Format lama dia punya peruntukan markah dia tu kohor bertambah. Contohnya 4567, lepas tu 88, 10, 12. Learning dia sama je. Okey. Jadi format dari segi pemarkahan ni apa yang saya fahamkan kimia dan biologi juga benda sama. Okey. Jadi teruskan dengan bahagian B. Okey, bahagian B nombor 9 dan 10. Okey, 9 10 ni you boleh pilih. Ini sahaja yang ada pilihan. Makna sama ada nak jawab 9 saja, tak usah jawab 10 atau sebaliknya. Nak jawab dua-dua pun boleh. Okey, jawab dua-dua pun boleh. Okey. Jadi ini je pilihan yang you ada. Berbanding dengan tahun lepas kita ada section C yang juga ada 2 soalan dan pilih satu. Tapi learn ni tidak ada pilihan. Hak ni lah hak yang membezakan pelajar A plus dengan hak tak. Sebabnya tak ada pilihan dan mungkin dia punya level of difficulty dia lebih tinggi. Okey. Jadi apa tambahan dia? Cuba kita tengok nombor 9 dulu, section B. Dia ada mengingat, kemudian KF01 memahami, kemudian KF02 mengaplikasi, lepas tu dia tambah dengan menilai. Okey, menilai dia ni duduk serupa dengan nombor 7. Nombor 7 menilai struktur. Nombor 9 menilai esei. Dalam ni 10 markahnya ni. Ni kalau you mungkin dah tengok bentuk soalan teacher share sebelum ni. Dia 10 markah yang you kena buat kotak 2 kolom tu. Itulah soalan yang berbentuk menilai. Okey. Peruntukan markah dia 20. Yang ni pun sama. Cuma beza dia nombor 9 10 pilih satu sama ada daripada content form 4 and then form 5. Okey. Seterusnya terakhir nombor 11 tambahan kepada konstruk. Okey, kita ada KF01, KF02 mengaplikasi dan mereka cipta. Yang ni soalan tambahan dia 10 markah dia ada mereka cipta. Okey. Kemudian peruntukan markah dia 20 juga dah, tak ada pilihan. Okey, boleh? Jadi itulah dari segi susunan konstruk yang ni dalam format kertas 2 fizik. Dia punya kod dia adalah 4531/2 dah. Okey, jadi berbalik kepada ni kita tadi, untuk paper 1 dia bagi 4 konstruk sahaja. Iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis. Okey, ni yang baru sikit. Yang baru sikit ialah lebih kurang. Bukan semestinya 4, lebih kurang 3 atau 4 soalan adalah menganalisis. Nanti tengok contoh teacher bagi semula dah. Ni. Hak lain tu serupa dari segi konstruk dia. Dan markah dia soalan 40, markah 40, masa 1 jam 15 minit. Dan dari segi aras kesukarannya, dari segi rasionya adalah 5 aras rendah, 3 aras sederhana, 2 aras tinggi. Okey. Jadi untuk paper 2. Paper 2 tu dah, teacher dah secara tak langsung dah ceritalah kat saat ni dah. Cuma nak go through sini balik. Okey, nak tanya. Suara dengar macam mana sebab ada orang sebelah tu dia mesej rupuk. Aduh, problem sungguh. Mengganggu ke? Jelas teacher, tak ada yang apa pun. Tak okey jelas Okey je teacher. Teacher lah bosan sebab kita duduk sini dengar dia. Sebelah, betul-betul sebelah rumah. Okey, tak apa. Proceed .
Jadi ni konstrak ada cerita tadi. Okey, bahagian A tadi ada 8 struktur wajib dijawab. Bahagian B ada 2 esei pilih 1 dan C esei pilih tak ada pilihan. Wajib jawab satu soalan. Okey, 100 markah masa 2 jam 30 minit. Aras kesukaran serupa tadi juga. Maknanya kesimpulannya aras tinggi ni keseluruhannya adalah dua daripada dua bahagian lah daripada pecahan 5/3 nisbah 2. Dah sikit lah. Kalau ada 10 soalan kak. 5, 3, 2, 10 contoh. Kalau 10 soalan kak. 2 soalan. Gitu lah. Okey. Kemudian amali teacher tak sentuh dah sebab dah buat penataran dalam format kertas 3. Okey, yang ni keseluruhan tu dah cerita dah tadi. Okey, kita teruskan dengan contoh format soalan fizik kertas 2 dah. Okey, kita tunggu. Ni gambaran muka depan dia. Jadi muka depan dia teacher hanya ambil fokus kepada bahagian peruntukan markah lah. Di ruang markah di sini. Section A sehingga 8 soalan 1 hingga 8 dia punya peruntukan markah 4, 5, 6, 9, 9, 9, 9, 9. Ada berapa 9? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi taburan dia semua sekali ni 60 section A. Kemudian B 9, 10 pilih 1 hanya 20 markah di sini. Dan C wajib dijawab 20. Jadi itulah keluarnya 100 markah. Okey, Amelia baru nak masuk tu. Okey, thank you. Kita ada 70. Toloklah cikgu ada 4 orang. 4 tu 2 device teacher lah. 66 lah ni. Okey, kita teruskan. Kertas soalan selepas daripada muka depan dia diikuti dengan senarai rumus ataupun senarai formula. Jadi senarai formula ni sebahagian besar diberi tapi bukan 100% diberi. Ingat tidak 100%. Jadi kalau pengalaman teacher marking paper, kalau formula tidak diberi dalam senarai di kertas soalan, in case dia keluarkan soalan tu and then you kena pakai formula yang tak ada dalam ni, maka peruntukan markah diberi. Maknanya tulis markah pun dah boleh markah. Memulakan dengan tulis markah. Tulis formula boleh semarkah. Tetapi kalau formula sudah diberi dalam senarai rumus, dia tak kira peruntukan markah. Maknanya kita hanya ambil sebagai panduan kita and then kita insert, kita masukkan data baru dikira markah. Gantian rumus tu lah maksud dia. Okey, jadi kalau kita tengok pada rumus ni, teacher rasa masih ada yang tak dimasukkan. Sebabnya kalau ikut sini ni untuk tajuk kuantum belum lagi dimasukkan. Sebab ini kita buat sehingga tajuk hok terlibat saja. Maknanya kalau ada lagi tajuk kuantum, ada lagi formula, frekuensi, ambang dan sebagainya yang kita tak cover dan cikgu sendiri pun masih blur tajuk tu. Sebab dia tajuk baru. Tajuk form 5 yang baru. Kalau tajuk form 4 baru, gravitation. Okay, kegravitian. Okay. Jadi itu page kedua lah daripada soalan. Sorry. Biasanya page 2 senarai rumus. Page 3 baru dia mula dengan soalan. Jadi kita pergi kepada contoh soalan section A. Section A yang ada 1 hingga 8. Teacher ambil satu je contoh. Soalan 4 dah. Mungkin untuk soalan lain tu semula. Takut tak ada masa. Soalan 4. Okay, kalau tengok pada rajah, dia bagi tu rajah 4.1. Bermakna memang soalan dia soalan keempat. Okay, kalau kita tengok contoh soalan SPM pun, dia rujuk kepada nama rajah merujuk kepada nama nombor. Okay, sorry yang ni tersilap ni. Okay, tengok soalan Rajah 4.1, teacher terus fokus pada BM dah yang kelas AB boleh refer English ni dah. Sebab ada yang, sebab majoriti bila kita campur 3 kelas,
empat kelas, 3 kelas tu kelas bahasa Melayu. So teacher fokus ni tak apa dah, boleh tengok bawah. Okey. Rajah menunjukkan struktur sebuah enjin jet. Ni tajuk momentum. Okey, enjin jet bekerja berdasarkan prinsip keabadian momentum. Jadi penyataan dalam soalan biasanya akan ditanya dalam bahagian pertama A, iaitu nyatakan prinsip keabadian momentum. Jadi hak ni kita namakan sebagai konstruk mengingat. Mengingat. Makna kita kena ingat lah apa dia prinsip keabadian momentum. Gitu dah. Biasa soalan dia gitu. Apa yang dia ada dalam penyataan soalan, bahagian pertama dia akan ambil terms fizik yang terlibat. Okey, kalau dia cerita pasal objek bergerak dengan hal laju bla bla bla, dia akan tanya apa maksud hal laju. Gitulah biasanya gitu . Okey, jadi ini tajuk momentum. Soalan pertama dia adalah konstruk mengingat. Okey, nyatakan prinsip keabadian momentum. Okey, sebagai imbas kembalilah nak tanya sikit. Ada siapa boleh jawab tak? Apa dia prinsip keabadian momentum ni? Siapa boleh jawab prinsip keabadian momentum? Ni form 4 punya syllabus ni. Attendance tu sambil-sambil tulis dah. But sini apa dia panggil, terrecord. Maknanya teacher boleh check balik lah dari segi kehadiran dalam ni. AJ tahniah 19 dah tu. 16 untuk AK. AB tak ada ni. AB 16. AJ mendahului, tahniah. AF, mana AF? Kok AF? Tak tulis kok AF. Kok teacher tak nampak ni? AF ada? Masih tak ada je. Ada. Ada. Okey, ada nama tak? Ada senarai nama? Ada atas. Okey, tu ada jawapan daripada siapa tu? Nur Syahirah ni. Siapa Nur Syahirah ni? Sorry ya, ni budak luar ni. Okey, tak apa. Dia no pair sementara dah. Dia malu. Bukan malu, dia punya laptop dia tu problem speaker, dia tak boleh catch it, so dia tarik lah. Okey, kita tengoklah contoh dalam dia ada bagi jawapan sini. Dia kata momentum sebelum pelanggaran sama dengan momentum selepas pelanggaran. Betul ke? Ini respon. Betul ke ni jawapan Syahirah ni? Betul ke? Kalau nak comel lagi, nyatakan dari segi syarat dia. Momentum sebelum pelanggaran sama dengan momentum selepas pelanggaran dengan syarat tidak ada sebarang daya luar bertindak ke atas sistem tersebut. There is no external force acted on the system. Kalau in your textbook dia royak gitulah. Tapi teacher percaya kalau dalam SPM setakat tu dah boleh markah. Tapi kalau boleh kita bagi yang terbaik. Kita bagi yang terbaik, maknanya kalau ada syarat kita bagi je lah syarat dia. Okey, jadi kita teruskan . Jadi untuk slot kali ni saja je tanya. Lepas ni mungkin tak sempat nak tanya-tanya jawapan you all lah. Teacher just kongsi sebab masa kita tu tak banyak. Okey, nanti you ada kelas lain pula. Bahagian 2. Okey, dari segi prinsip keabadian momentum, terangkan. Okey, tengok perkataan terangkan. Kalau ada perkataan terangkan, ini bermaksud dia punya level of difficulty dari segi kita nak jawab soalan tu lebih tinggi. Maknanya saat ni sekadar kita hafal, lepas tu kata terai agak sikit, mestilah kita kena faham. Jadi ini berada di bawah konstruk memahami. Konstruk memahami dah, kita kena faham. Jadi bila kena faham tu payahlah sikit berbanding dengan hafal. Okey, hafal tu kadang-kadang kita tak faham tapi kita ni jenis kuat menghafal. Okey, tak apa. Boleh dah markah situ. Okey, memahami maknanya kita kena faham. Dan ini adalah contoh jawapan yang teacher boleh ni lah share. Semula-semula pun boleh ni balik lah ni. Ini sebagai ulang kaji ya. Jadi kita nyatakan dari segi jenis pelanggaran bagi satu melibatkan jet ni adalah merujuk kepada letupan, explosion kan.
Dia bukan kita dah bincang ada 3 jenis collision pelanggaran, iaitu elastik, kenyal, tak kenyal dan letupan. Jadi yang ni merujuk kepada letupan. Jadi kalau biasa peruntukan markah untuk konstruk memahami ni dia banyak sikit. Ni 3. Kalau esei biasanya 4. Kalau struktur boleh jadi 2 atau 3. Depends lah pada pecahan soalan dia. Okey. Jadi sini teacher malah nak go through ni dah. You jawab semula. Kalau rasa nak minta teacher share jawapan, semula. Sebab kita nak pergi kepada kenal format. Okey, teacher tak bincang dari segi jawapan dah. Okey, boleh? Kita proceed lah. Okey, untuk yang seterusnya bahagian B. Okey, bahagian B ni cuba buat dulu sebab ni dah murah ni, mengganggu pula. Okey, soalan dia B. Enjin jet mempunyai tujah kehadapan 1.5 darab 10 kuasa 6. Okey, ni data-data ataupun nilai-nilai kuantiti yang diberi. Okey, dan jet itu mempunyai jisim 4 darab 10 kuasa 5. Soalannya hitungkan pecutan. Jadi untuk soalan melibatkan pengiraan, kita namakan sebagai apa yang teacher sebut tadi? Ni konstruk apa ni? Nak suruh kenal ya dulu soalan dengan konstruk. Ingat ada ne tadi? Mula-mula mengingat, memahami yang ketiga? Ada buat catatan tak? Aplikasi. Yes. Yes, good. Aplikasi. Tapi aplikasi jenis apa ni? Dia ada 2 aplikasi. Aplikasi kuantiti. Ya, kuantitatif. Ya, sebab soalan melibatkan pengiraan. Okey, cara nak jawab soalan mengaplikasi kuantitatif ni, dalam your textbook tu jelas dia bagi. Kita cari dulu masalah dia nak gapo, pecutan. Lepas tu kita highlightkan, kita senaraikan dulu data-data fizik yang terlibat. Contoh dekat sini kita diberi F. Okey, nampak unit Newton ni walaupun dia sebut tujah tapi dia adalah daya tujah F. Okey, kita pun letak sini. Ni list. Ingat kalau form 4 dulu teacher pernah ni kan suruh you all guna kaedah LCSC. Okey, list out the data given force 1 times 10 to the power of 6 Newton dulu. Okey, lepas tu list lagi. Kita ada mass of the engine 4 darab 10 kuasa 5. Senaraikan macam ni dulu. Lepas tu soalan dia. Kita nak, ni permasalahan kita ialah apakah A. Jadi kita senaraikan dulu. Lepas tu baru kita, yang pertama sudah list. Yang kedua, kita choose what? Choose apa ni? Step pertama. Step kedua ialah choose Formula. Yes, formula. Okey, kita boleh check sama ada formula ni diberi ke tak. Okey, cuba perhati tengok formula ada sini. Ada tak? Go through please. Ada. Ya, nombor berapa? 5. Ni. Kita ada dah. Itu yang membantu kita. Maknanya senarai rumus ni bukan saja-saja dia bui. Bukan semata-mata untuk jawab soalan ni ke, tapi kita ada lagi kegunaan untuk senarai rumus. Kita tengok lepas ni Okey, jadi balik kepada soalan tadi. No. Jadi kita pun senarai tuliskan formula yang terlibat. Choose formula F sama dengan MA. Okey, lepas tu barulah kita S iaitu substitute. Okey, ganti. Kita nak ialah A. Jadi kalau ada siapa-siapa yang masalah nak rearrange the formula, dia boleh masuk terus ataupun nak susun. Kalau teacher suka susun formula dulu. Cuma bila you susun formula, make sure jangan tersilap susun lah. Contoh ni biarlah walaupun ada tahu dah. Tapi nak try lagi sekali, kita nak ialah A. So kita tinggal A biar A tu dia duduk sosok dia aja. Kita bawa M ke depan. Jadi A sama dengan
M dengan A adalah hasil darab. Maksudnya bila kita pindah M ke hadapan, dia akan jadi operasi bahagi. Dia jadi gitu. Barulah tukar semua sekali. Biasa apa yang kita nak mesti duduk depan. Kita nak A. Pindah A, bawa F over M duduk sebelah kanan. Barulah kita substitute dengan value dia. Okey, kita dah ada 1 times 10 to the power of 6 for force daya. And then 4 times 10 to the power of 5 kilogram untuk mass. Baru dapat. Jawapan pun dah ada tu. Cuma nak royak cara je lah. Okey gitu dah. Jadi ni peruntukan markah dia 2. Biasanya kalau formula diberi, maksudnya dia tak bagi markah pada formula. Dia akan bagi markah pada gantian rumus dan jawapan akhir dengan unit markah kedua. Okey. Jadi untuk jawapan akhir tu biar bubuhlah dengan unit yang betul dah. Tapi kalau rasa you tak confident unit, baik tinggal. Gitulah dah. Okey, kalau rasa confident bubuh, rasa betul kau salah kau, tinggal je nombor tu. Okey, gitu Jadi begitulah juga untuk soalan bahagian kedua. Jadi ini juga melibatkan soalan calculation. Masih lagi aplikasi kuantitatif. Okey, aplikasi kuantitatif di mana markah dia kalau tadi 2, dia bagi pecahan 2 bahagian dan 3. Jadi duduk di soalan nombor 9 ni dia masuk sini 5 markah aplikasi kuantitatif. Okey, jadi teacher tak go through juga yang ni dah. You try sendiri. Kalau nak nanti teacher share jawapan. Cubalah dulu dengan bahan yang teacher bagi dah. Okey, boleh untuk contoh soalan 9. Soalan 5 ni dengan 7, 8 teacher tak share lagi kat sini. Sebab dengan masa sejam setengah ni sebenarnya tak ada ni. Ni kita bahagian nak nunggu masuk pun 20 minit dah. Lo ni 11 lebih dah. Okey, teacher proceed nombor 5 ada sorry. Nombor 7, 8 tak ada. Okey, nombor 5 kita teruskan dengan soalan melibatkan aplikasi. Cuba ingat balik nombor 5 tadi, yang ni. Soalan nombor 5 dah. Ni. Nombor 5. Okey, nampak dah nombor 5. Banyak ngorang ni pening pula awak. Okey, kita ada mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Jadi peruntukan markah di kadang-kadang PF01, KF01, KF02 ni tengok keadaan lah. Kalau PF01 memang sure ada. Jadi menganalisis ni tengok dia menyumbang kepada berapa supaya at the end dia akan keluar 9 markah. Okey, kita tengok. Kita nak fokus pada menganalisis sekarang ni. Menganalisis. Okey, kita pergi dulu nombor 5. Sorry dah, yang ni tak ada translation. Sebab teacher ambil contoh daripada soalan trial negeri Kelantan. Untuk akhir-akhir ni kita tak buat dua bahasa. Tapi law ni starting tahun ni, tahun lepas. Kita dah mula buat dua bahasa semula sebab dah ada pelajar ambil DLP. Law ni masa ni tak ada DLP ni, tak ada DLP lagi, so kita buat soalan dalam bahasa Melayu sahajalah. Okey, untuk nombor 5, go through soalan. Soalan mengaplikasi dia bagi 2 rajah. Kalau kita perhati ni rajah 5.1 and then rajah 5.2, 5.1, 5.2 menunjukkan bacaan termometer apabila bongkah aluminium dan bongkah kufrum. Jadi kita perhati sini beza dia, alik kiri ni 5.1 ialah aluminium, bongkah yang sebelah kanan adalah kufrum. Apa lagi dia cerita? Dipanas selama 5 minit. Okey, masa sama. Kedua-dua pemanas rendah mempunyai spesifikasi yang sama. Jadi pemanas tu sebenarnya dia nak bekal apa pada rajah ni? Pada blok plumbum ni? Kuantiti fizik apa yang terlibat? Apa yang dia bekalkan?
Boleh cerita agak-agak spesifikasi sama dia ni nak ayat gapo? Hello? Dia nak ayat kuantiti apa yang dibekal sama kepada dua-dua bongkah? Hello please. Ramai-ramai ni. Ni 10 lebih kita ni. Kuantiti haba tentu. Kuantiti Haba tentu. haba tentu. Okey, kuantiti haba tentu. Siapa saat ni? Hazif Dahnil. Kau teacher silap. Amir Hazif Dahnil kau yang jawab? Kau siapa saat ni? Amir. Okey, Amir jawab. Kuantiti yang dia kata spesifikasi sama ni adalah haba tentu. Okey, any comment? Siapa boleh komen? Betul ke ni? Terima kasih Amir. Okey, terima kasih bagi kerjasama untuk jawab ni. Okey, orang lain please respond please. Jangan tengok saja. Ada masa-masa teacher nak berinteraksi juga lah, maka kecek sore lah pula, tak sedap juga. One way communication. Celah juga jaga-jaga. Okey, ramai-ramai ni please. Komen, betul tak? Amir kata haba tentu. Haba tentu yang sama, yang dibekal. Apa yang you faham dengan muatan haba tentu ataupun haba tentu tu sendiri? Sudah. Tak jawab tu memang tak say jawab ko, memang tak ingat ko, memang macam mana tu? Okey, Khairi. Okey, Khairi. Kalau ayat jumlah haba dibekal oleh bekalan kuasa. Jumlah haba. Jumlah haba ke? Ya, okey, haba. Jadi Khairi kau jawab ni dah. Khairi kata kuantiti haba. Haba tu betul lah kuantiti fizik dah. Kuantiti haba yang dibekal oleh kedua-dua pemanas adalah sama. Tapi yang Amir jawab tadi ialah haba tentu. Jadi nampak situ ada beza sikit ke? Okey, terima kasih Amir, terima kasih Khairi. Actually haba tentu kita merujuk kepada haba tentu bagi bahan ni dah, bahan aluminium dengan kufrum. Okey, kita ada muatan haba tentu yang you belajar, setiap bahan mempunyai muatan haba tentu yang berbeza. Ni silibus form 4, tak apa, tersilap lo ni okey beres, teacher bukan marah tu ni, tak ada. Tapi terima kasih sebab you respon. Dah baru kita boleh tahu, rupanya selama ni aku faham gini. Baguslah jawab tu, silap tak apa. Biasalah kita belajar ke, jangan kat cikgu royak apa dengar je, faham ko, tak faham ko, tak silap gitu dah. Okey, thank you. Jadi yang betulnya adalah kuantiti haba. Jadi kuantiti haba ni simbol Q kita belajar dah. Tapi kalau yang Amir sebut haba tentu tadi, muatan haba tentu dia merujuk kepada C, simbol C small letter. Dah ada dalam rumus, nanti kita tengok. Okey, kita teruskan. Kita nak study soalan dulu ni. Suhu awal kedua-dua bongkah adalah 27. Jadi suhu awal dia juga sama. Kita study dulu apa yang dia cerita. Dan muatan haba tentu, ini yang kedua ni. Muatan haba tentu bagi bongkah aluminium, dia bagi 900 untuk aluminium. Dan kufrum 300, kufrum sebanyak 380. Tu dah beza dia. Jadi ada beza sini. Jadi ada yang sama, ada yang berbeza. Jadi bila kita kaji-kaji, ada yang ditanya dari soalan itu sebenarnya ada dalam jawapan. Okey, dan juga dalam rajah. Okey, kita tengok soalan pertama dia. Apa maksud muatan haba tentu? Yang ni adalah konstruk mengingat. Biasanya bahagian A setiap soalan struktur tu adalah konstruk mengingat lah, kita kena ingat. Jadi ingat kodok ni. Kalau tak ingat, sekiranya ditanya kuantiti yang melibatkan kuantiti yang ada dalam rumus, okey, kita boleh refer rumus dia. Okey, cari mana C. Rumus dia, mana rumus tadi? Okey, yang ni. Cuba perhati kat mana-mana ada tak C mana-mana. Okey. Cuba perhati, nampak ke? Teacher besarkan. Besar lagi.
Ada tak C kat mana-mana? Nombor 14 je. Yes, Ada. nombor 14. Ni ya, ni. Q sama dengan, saya tulis semula, Q sama dengan M darab dengan C. Segitiga tu adalah change, perubahan theta. Kadang-kadang ditulis MC theta saja. Kadang-kadang MC change of theta. Sebabnya theta di sini merujuk kepada perubahan suhu, bukan satu nilai suhu. Bila kita bekal haba kepada suatu jasad, mestilah suhu dia berubah. Kalau kita buai haba pun suhu dia kau turun. Bui haba suhu dia kau naik. Itu yang dikira sebagai perubahan suhu. Jadi ini yang membantu kita untuk kita nak definasikan apakah C. Jadi kita ambil formula tu. Bukan jawab berdasarkan formula tu, tapi formula tu membantu kita. Okey. Balik kepada soalan tadi. Okey, yang ni dah. Okey, teacher pakar tu ni lah betul dah buat penataran dengan pelajar lain. Jadi kita akan tak sedap pula orang dah. Apalah. Okey, kita tulis balik formula yang diberi. Sorry. Q sama dengan MC perubahan theta ataupun MC theta. Jadi untuk kita definasikan C, yang kita nak adalah C ni kan. Okey, kita letak C sebelah kiri saja. Bawa M dengan theta ke sebelah, kita tinggal C tepat dia sebelah kanan. Biar dia duduk sebelah kanan. Bawa 2 lagi ke kiri. Disebabkan oleh hasil darab, ketiga-tiga ni hasil darab, bila dia litas persamaan dia kena bahagi. Sebaliknya kalau dia bahagi, dia litas persamaan itu dia jadi kali. Darab sama dah. Jadi kita pun ambil Q. Jadi M dengan theta ni dia kena bahagi. M duduk bawah, change of theta pun duduk bawah. Okey, tukarlah semula. C sama dengan Q per dengan M darab dengan change of theta. Jadi dalam mendefinisikan C, kita ada 3 kuantiti fizik yang terlibat. Okey, yang ni kuantiti haba. Tenaga haba lah, haba ni kan? Tenaga, dia sejenis tenaga. Kuantiti jisim. Okey, dan satu lagi suhu. Jadi dalam sebutan ayat kita mesti ada ketiga-tiga ni. Jadi apa dia kat C ni? Iaitu kuantiti, ni dalam bentuk ayat lah. Kuantiti haba ataupun tenaga haba yang diperlukan oleh setiap 1 kilogram bahan ataupun 1 kilogram jisim bahan. Tak saya nak tulis jisim pun boleh. Tak saya pun tak apa sebab 1 kilo tu dah menunjukkan jisim lah. 1 kilogram jisim bahan untuk bila kita bekal haba ni mestilah dia akan naik suhu dah. Untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, di sini kita highlight balik. Okey, kita ada Q, kita ada mass dan kita ada suhu. Theta. Okey, theta. Jadi kenapa setiap 1 kilogram? Kenapa setiap 1 degree Celsius? Itulah yang kita katakan muatan haba tentu. Maksudnya dia tertentu kepada every 1 kilogram of mass for every increasing of temperature 1 degree Celsius. Tu yang maksud tertentu di situ dah. Jadi jelas lah nak buat ayat tu kita boleh ambil panduan daripada formula. Jadi formula ni memang diberi. Ni memang ada sama-sama lah. Jangan pusing. Okey, jadi itulah satu daripada yang teacher maksudkan kegunaan formula bukan sekadar untuk kita solve the problem melibatkan calculation semata-mata. Okey dah. Tu soalan definasi sekali lagi. Okey, kita teruskan bahagian B. Okey, mana yang dikatakan menganalisis dalam soalan nombor 5, nombor 6 ni? Teacher ambil pilih satu je lah, nombor 5 dah. Analisisnya berbentuk, okey, dia suruh kita rujuk pada rajah, dua-dua rajah tadi, ada bongkar aluminium dengan kufram, dia suruh bandingkan. Okey, yang pertama dia minta kita bandingkan perubahan suhu.
Okey, change of theta. Kita go through soalan. Bandingkan muatan haba tentu C. Bandingkan kuantiti haba Q. Dan bandingkan jisim. Pak sini banding. Jadi tak semesti setiap soalan tu, soalan pulak-pulak dia tu bit perbandingnya. Pak, tak juga. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Dia tengok atas situasi soalan. Okey. Lepas tu dia diikuti dengan soalan melibatkan hubungan. Lepas tu dia pun tanyalah berdasarkan jawapan kita sebelumnya tu, apa hubungan antara, dia nak ialah antara C dengan perubahan suhu. Jadi kita boleh rujuklah pada jawapan kita dekat atas tu. Okey, itu soalan. Jadi teacher just ambil satu contoh jawapan nak tunjuk sini. Okey, kita tengok dulu perubahan suhu kedua-dua termometer. Balik kepada rajah. Okey, perubahan suhu ada di mana untuk kita jawab? Adakah penyataan soalan menerangkan tentang perubahan suhu? Ada tak? Kalau go through, teacher dah go through detail dah soalan tu, dia bagi masa, dia bagi spesifikasi apa haba sama, kita nampak kan? Suhu awal, muatan haba tentu, tapi dia tak ada penyataan yang menunjukkan dia cerita pasal perubahan suhu. So kita nak dapat kat mana tu? Cuba perhati soalan ni. Kat mana kita nak nampak perubahan suhu? Termometer. Ambil daripada formula. Daripada formula? Ada formula ke? Termometer. Daripada Guna formula haba tentu, lepas tu masuk, lepas tu cari apa tu change of theta tu. cari change of theta. Panjang cerita dia. Kaedah pendek yang mudah. Ada tak yang mudah untuk kita ni? Ada saat ni bunyi-bunyi suara jauh-jauh ya dia. Yes? Tengok raja. Tengok raja. Okey, lagu mana? Tengok raja di mana? Teacher dengar ada sebut tengok raja tak ni. Tengok mana? Raja cuba highlight kat mana you nak. Termometer. Tengok termometer sebab kita perubahan suhu ni, suhu kita base pada termometer Okey, tengok rajah 5.1. Teacher rujuk balik sini. Ni perubahan dia. Dia punya ketinggian mercury dalam termometer. Okey, yang rajah 5.2 cuba tengok ni. Walaupun dia tak bagi bentuk bacaan, tak bagi nombor berapa nilai dia, tapi kita boleh bandingkan dari segi katalah perubahan suhu awal dia 27 tapi hok ni nampak pendek. Hok ni sebelah rajah 5.2 ni nampak tinggi. Mestilah perubahan suhu hok ni bukan kau turun maksud teacher ni. Anak panah ni jangan guna untuk jawapan Teacher cuma ringkaskan dalam proses mengajar je nak royak bertambah atau berkurang. Okey, besar kecil lah value dia tu. Tapi anak panah tak boleh guna sebagai cara jawab you all Okey, jadi perubahan suhu sikit untuk rajah 5.1, perubahan suhu banyak untuk rajah 5.2. Sebab kita nampak turus mercury tu kau panjang, jauh panjang berbanding panjang berbanding dengan rajah 5.1, tinggilah. Itu yang dikatakan perubahan suhu rajah 5.2 lebih daripada 5.1. Dia bukan nak bacaan, dia cuma nak suruh banding. Mana tinggi, mana rendah, gitu je. Jadi cara jawab kita, perubahan suhu rajah 5.2 lebih daripada rajah 5.1. Gitu dah. Dan kalau you tak bubuh perubahan suhu ni pun masih boleh diterima. Okey, untuk fizik kertas 2 section A sahaja, kita boleh jawab ringkas di mana bila soalan tanya pasal perbandingan perubahan suhu, maka kita boleh terus jawab rajah 5.2 lebih pada rajah 5.1. Nak comel bubuhlah depan tu. Tetapi ingat molek, tidak untuk soalan esei. Kalau soalan esei, dia ada juga esei banding macam ni. Kalau you jawab rajah macam ni, rajah sahaja, tak boleh markah. Sebab soalan you tak submit ni. Hanya jawapan sahaja. Jadi kita assume that walaupun law ni kita panggil norma baru ni, kertas awak akan di-scan sahaja.
semua soalan, semua kertas-kertas awak, even kertas kosong pun dia scan. Tapi dari segi cara marking tu kita masih tak terima sekiranya pelajar tak tulis apa yang dia maksudkan, dia banding apa untuk esei ni. Tapi struktur boleh. Macam ni pun you nak kata you potong muatan haba tentu ni, kita jawab rajah 5.1 lebih pada rajah 5.2 untuk muatan haba tentu. Kalau kita tengok ni saja kak, kalau esei tak okey lah. Esei nak jawab rajah 5.2 lebih rajah 5.1. Gapo dia kita banding. Nampak tak maksud teacher ke? Tapi kalau struktur tak apa sebab dia dah rujuk pada soalan sebelumnya. Jadi teacher nasihat ke tulislah penuh. Sebab itu lebih baik. Takut terbiasa tulis ringkas, dalam esei pun you tulis ringkas juga. Rugi je. Gitulah maksud cerah. Okey. Seterusnya bahagian 3 haba tadi kita dah tengok sama. Jisim juga diberi sama. Ada dari gambar pun ada, dari rajah 700 gram tu. Okey, itu tak ada masalah. Dan terakhir, belum lagi, bukan akhir lagi ni. Masih di bawah analisis, dia akan tanya apakah hubungan antara muatan haba tentu dengan perubahan suhu. Jadi kita tengoklah muatan haba tentu tadi, kalau kat sini pun boleh nampak sebenarnya. Kalau di jawapan pun boleh. Contohnya, muatan haba tentu aluminium ni 900, tinggi. Perubahan suhu rendah. Manakala aluminium 380, C rendah, perubahan suhu tinggi. Itu yang dikatakan dia berkadar songsang. Ataupun cara jawab kita boleh kata muatan haba tentu bertambah, perubahan suhu berkurang. Atau muatan haba tentu berkadar songsang dengan perubahan suhu. Ada lagi tak cara jawab sini? Siapa nak tambah? Ada nak tambah tak? Agak-agak cara jawab dia lagi ke apa lagi sini? Hello? Kau teacher dah lost ni? Ingat kau lost lah. Amir? Tak ada Okay. data. Ya, Amir? Tak ada data. Tak ada. Orang lain? Acu pasal tu kamera tu masuk kecil. Muatan haba tentu berkurang maksudnya perubahan suhu bertambah. Gitulah. Kau gana? Vice versa lah sini maksud ni. Atau sebaliknya. Kau gana maksud siapa saat ni? Adwa? Hello Adwa? Adwa maksud apa? Boleh lah, boleh. Sebab contohnya, kalau kita kata muatan haba tentu berkurang, perubahan suhu bertambah. Sebab dia berkadar songsang ke? Boleh. Atau satu lagi, semakin. Boleh ya? Semakin bertambah muatan haba tentu, semakin berkurang perubahan suhu. Atau sebaliknya. Mudahlah soalan ni. Kita merujuk kepada ayat macam ayat hipotesis lah. Okey. Itu soalan nombor 5. Ada satu lagi bahagian yang seterusnya. Ni. Cuba tengok. Cuba baca soalan agak-agak konstruk apa yang terlibat ni. Dah tulis dah pun. Okey. Ingatkan nak teka rupanya dah ada kat sini. Okey tak apa. Rajah 5.3 menunjukkan fenomena bayu laut. Okey. Dia dah cerita dah bayu laut. Terangkan fenomena. Jadi ayat yang teacher fokuskan di sini ialah terangkan. Jadi ingat deh, kalau dia tanya soalan dia tu terangkan, beri sebab, itu menunjukkan soalan understanding, kefahaman. Memahamilah lah ni, you kena faham. Kalau tak faham, memang tak boleh jawab lah. Okey, jadi pun sama macam tadi yang ni, teacher tak nak explain dari segi jawapannya sebab kita nak tengok fokus. Tapi lah ni pukul berapa? 14, 48 dah pun. Ginilah teacher berhabis sehingga nombor 5 untuk section. Sebab kalau dia start section B ni, dia tak jadi 5 atau 10 minit untuk habiskan. Jadi kita berhabis setakat ni. Ada masa kita sambung lagi untuk bahagian B dan C dah. Tak apa, slow-slow. Kita ada masa lagi. Jadi kita berhabis kat sini, teacher ceritalah bagaimana nak jawab dia. Ni sekadar revision, bla-bla. Tajuk muatan haba tentu. Okey,
Jadi bagaimana kita nak terangkan bagaimana fenomena bayu laut tu berlaku dan dia dah teres sini berlaku pada siang hari. Jelas sini. Siang hari ataupun nampak matahari sini. Jadi kita kena cerita situasi pada siang hari lah. Lagu mana kita nak mula? Jadi apa yang kita belajar, apa yang kita belajar tajuk ni adalah melibatkan tajuk muatan haba tentu. Maka kita fokus kepada muatan haba tentu lah. Tengok ayat apa yang pertama cadangan dia. Daratan mempunyai muatan haba tentu yang lebih kecil daripada lautan. Sebab ni air. Air memang muatan haba tentu tinggi lah 4,200 ke. Jadi sini C tinggi, daratan C rendah tanah. Jadi kita kena faham dulu konsep C ni muatan haba tentu. Kalau C ni dia kita ambil C tinggi, C rendah lah. Kita nak cerita ialah pada siang hari. Jadi kita akan fokuskan di bahagian permukaan tanah di sini. Bagaimana berlaku bila dia dapat haba permukaan tanah tu. Jadi C tinggi, C rendah iaitu daratan. Sifat dia ialah cepat panas. Manakala air laut ni lambat panas. Pada waktu malam daratan dia cepat sejuk. Ni sifat dia. Sifat dia dah. Untuk siang hari kita cerita darat. Kita cerita bahagian daratan. Untuk bayu satu lagi, bayu darat kita cerita kita start mula cerita kita di bahagian lautan. Okey. Jadi tengok sini. Okey, teacher nak cerita dekat daratan lah ni. Bila C dia rendah, apa yang berlaku ialah dia cepat panas. Bila panas, apa jadi pada udara? Udara di permukaan daratan. Udara dia dari segi bila udara panas, dia okay, bila daratan panas, mana udara di sekitar permukaan tanah tu panas. Bila panas, apa sifat dia? Dari segi ketumpatan udara? Kurang tumpat. Kurang tumpat. Bila kurang tumpat, sifat dia adalah ringan lah tak? Naik ke atas. Sebab dia ringan tu kaya tumpat tu maksudnya molekul dia jauh-jauh. Dia ingin. Bila ringan, apa yang berlaku ialah dia akan bergerak ke atas. Jadi bila dia bergerak ke atas, ruang tempat dia tinggal ni, molekul udara ni bila dia naik, kalau ikutkan dia akan menghasilkan satu kawasan tekanan rendah. Ini dari segi detailnya. Kalau Tok Sri royak pun tak apa ni. Tok Sri royak kawasan daratan ni terhasil tekanan rendah disebabkan molekul udara panas dah naik ke atas. Nak ceritanya ni. Udara sejuk di daratan yang lebih tumpat, dia akan bergerak mengisi ruang yang ditinggalkan oleh udara panas tadi. Kawasan tekanan rendah. Kita kata bila berlakunya aliran udara ni ataupun aliran air sekalipun, dia bergerak dari kawasan tekanan tinggi kepada tekanan rendah. Jadi sini ni bukan nak kata sini tinggi ke apa, sebab hak ni dah rendah. Dia ada different pressure. Jadi udara sejuk daripada daratan akan bergerak ke kawasan udara sejuk daripada lautan akan bergerak ke daratan mengisi ruang yang ditinggalkan oleh udara panas tadi. Itulah bayu laut. Sebab kalau kita duduk tepi patah pada waktu siang hari, kita rasa angin daripada lautan bergerak ke daratan ke. Jadi kalau pokok ni pun dia lukis ni liuk-liuk lah kok ni. Patut dia liuk banyak lagi gini lah. Biasa gambar dia buat. Okey, so cuba tengok cadangan jawapan dia teacher bagi sini. Daratan mempunyai muatan haba tentu. Okey, 1. Haba tentu C rendah berbanding lautan. Lepas tu siang hari daratan cepat panas. Okey, bila cepat panas boleh juga kita kata ketumpatan rendah. Lepas tu udara panas atau ketumpatan rendah tu akan naik ke atas. And then udara sejuk dari lautan bergerak ke daratan sebagai bayu laut. Okey, sorry peruntukan markah sini sepatut 3 ni. 3 dah tersilap. Jadi sini kalau kita combine dia punya markah 9 sepatut dia. Kita ada 1. Kemudian
2, 3, 4, 5, 6. Kau tak cukup lagi tu. 6, satu lagi. 3. Ni siapa 3? 1, 2, 3. Okay. So 9 markah sini. Okay, 9 markah. Jadi untuk bahagian understanding ni, you boleh bagi lebih daripada 1 point. Lebih pada, katalah dia nak 3. Kita boleh bagi lebih. Tak apa. Contohnya tadi, udara panas boleh cerita. Ketumpatan udara rendah boleh cerita. Sebab peruntukan dari segi point, dia biasa bagi lebih. In case kalau kita tertinggal mana-mana, kita masih boleh dapat 3 markah penuh. Itu apa dipanggil, macam membantu kita lah untuk still dapat full mark. Okey, jadi teacher rasalah setakat tu dululah, sebab kalau nak sambung section B pun tak okey nak mula dengan mengingat je, mungkin 2-3 minit je lagi. Okey, cikgu buka kepada Cikgu Mei. Cikgu Wah ada lagi ke? Cikgu Mei ada nak tambah apa-apa tak? Kita ada another 5 minutes. Ataupun Cikgu Wah? Tak ada. Tak ada dah. Cikgu Wah ada ke? Tak ada juga Kak. Okey, tak apalah. Terima kasih. Jadi saya rasa setakat tu dulu dah untuk taklimat kita lah. Macam taklimat je lah hari ni. Untuk format soalan sempat section A hanya untuk nombor 4 dan nombor 5 sahajalah. Sebagai contoh. Jadi konstruk yang kita tak tengok lagi ialah 7, 8. Lepas tu section B dan section C. Jadi nombor 4 tu 1, 2, 3, 4 teacher pilih so. Gitu je lah. Okay. Jadi next tu mungkin kita akan tengok section B. Satu soalan dan section C satu soalan yang tidak ada pilihan. Okay, so teacher buka untuk siapa-siapa ada nak kata apa-apa, nak tanya ke, ada 2-3 minit lagi. Kehadiran tu macam mana tu? Okay, siapa nak catch up tu please? Okay, boleh. Tak ada nak tanya ke apa lagi. Tak ada dah. Amir kelas mana Amir? Kelas AJ, okey, tahniah Amir, aktif hari ni. AB tak ada bunyi hari ni. AB sorry, Khairi ada. AK pun ada wakil. AF ada wakil tak? Bunyi suara. Ada ahli tu. Okay. Ada. Okey, terima kasih belakang dah. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya rasa setakat itulah dulu untuk kita pertemuan kita untuk kali pertama dari segi taklimat ni lah. Kita akan continue tengok masa dia akan maklum semula. Okey, jadi setakat tu terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih Cikgu Mei, Cikgu Wah dah. Okey, so kita bersurai dah. Thank you teacher. Thank you cikgu-cikgu. Okey. Thank you, teacher. Welcome. Cikgu. Sama.